Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk pengenalan set bahagian kedua ni, kita akan tengok buku teks muka surat 254. Untuk bahagian kedua pengenalan set ni, kita nak tengok set semester, pelengkap, gambar rajah Venn dan subset. Okey, kita tengok dulu set semester. Okey, set semester dan pelengkap bagi satu set. Okey, set semester ialah set yang mengandungi semua unsur yang menjadi bahan perbincangan. Okey, bahan perbincangan ni maksud dia kita rujuk kepada soalan lah. Okey, set semester mengandungi gabungan pelbagai set. Maksud dia dalam set semester ni ada banyak set yang terkandung. Okey, yang seterusnya, simbol set semester ialah ni semacam nombor 3 terbalik. Yang ni adalah simbol untuk set semester. Maksud dia dalam set semester ni ada gabungan pelbagai jenis set. Okey, yang seterusnya, pelengkap. Okey, set pelengkap ialah set yang terkandung dalam set semester yang bukan unsur bagi sesuatu set dalam set semester. Okey, penerangan dia panjang tapi sebenarnya dia senang je. Okey, set pelengkap ni adalah simbol untuk set pelengkap. Maknanya di atas huruf kita letak tanda koma. Okey, pelengkap ni kalau nak senang faham adalah kecuali. Jadi kalau ni adalah A pelengkap, maksud dia kecuali A. Kita kena senaraikan apakah yang bukan A. Okey, nanti kalau kita buat latihan kita akan dapat lebih faham lagi lah. Okey, yang ni sebarang huruf, tak kisahlah, bergantung kepada soalan. Okey, tanda koma ni membawa maksud kecuali A, maknanya unsur yang bukan A. Baik, seterusnya kita tengok satu contoh berkaitan dengan set pelengkap. Okey, nyatakan pelengkap bagi set B. Okey, diberi set semester 2, 4, 6, 8 dan 10. Okey, dan diberi set B 4 dan 8. Okey, kalau kita tengok balik soalan ni, dia minta kita nyatakan pelengkap bagi set B. Okey, kita tengok dulu set semester dia ni ada 2, 4, 6, 8 dan 10. Jadi pelengkap ni adalah yang bukan bagi B. Okey, yang bukan bagi B kat sini adalah 2, 6 dan 10. Jadi kita senaraikan. Okey, pelengkap bagi B ialah yang bukan bagi set B adalah 2, 6 dan 10. Okey, jadi ni adalah cara untuk kita kenal pasti pelengkap bagi sesuatu set. Okey, jadi sekarang ni kita dapat faham bahawa pelengkap ni ialah apakah unsur yang melengkapkan set B tu. Ataupun kalau senang nak faham lagi, pelengkap ni ialah apakah unsur yang bukan bagi B. Jadi yang bukan bagi B adalah 2, 6 dan 10. Sebab B adalah 4 dan 8. Okay, jadi untuk kes ni, untuk kita nak cari pelengkap, kita perlu rujuk set semester. Barulah kita dapat tentukan set pelengkap bagi sesuatu set. Baik, seterusnya kita nak tengok berkaitan dengan gambar rajah Venn. Okey, tengok betul-betul ejaan dia, V-E-N-N. Okey, selalunya apabila kita nak tulis set, kita akan gunakan huruf. Okey, contoh dia kita guna huruf B sama dengan, dan bila kita nak senaraikan set, kita akan letak dulu kurungan dan kita senaraikan seperti biasa. Okay, ini yang kita belajar sebelum ni lah. Dan bila kita dah habis senaraikan segala unsur dalam set tu, kita tutup
kurungan. Okey, sebenarnya selain daripada senaraikan set dalam bentuk macam ni, kita juga boleh lukis. Kita boleh wakilkan set tu dalam bentuk gambar rajah. Okey, gambar rajah ni lah yang kita panggil dia sebagai gambar rajah Venn. Yang mana gambar rajah Venn ni terdiri daripada set semesta, set dan set pelengkap. Okey, kita tengok satu contoh gambar rajah Venn. Okey, kalau kita tengok ni adalah kita panggil dia sebagai gambar rajah Venn yang mana mengandungi set semesta, iaitu semua set yang ada. Okey, yang seterusnya set M berada di dalam bulatan dan di luar bulatan tu maksud dia yang bukan M. Okey, jadi yang bukan M tu kita panggil dia sebagai pelengkap. Okey, kat sini dia kata pelengkap bagi set M berada di luar. Maksud dia bukan M, dia berada di luar, tapi masih lagi berada di dalam petak. Maksud dia masih lagi berada dalam set semesta. Okey, ini adalah contoh gambar rajah Venn. Okey, selalunya soalan akan minta untuk kita lukis gambar rajah Venn. Okey, kita tengok contoh macam mana. Okey, melukis gambar rajah Venn. Okey, contoh dia, wakilkan hubungan antara set yang berikut dengan menggunakan gambar rajah Venn. Okey, dia minta kita lukis gambar rajah Venn. Okey, dia bagi set semesta 1, 3, 5, 7, 9 dan 11. Okey, dan dia bagi set A 3, 5 dan 9. Jadi sekarang ni dia minta kita wakilkan hubungan antara set ni dengan menggunakan gambar rajah Venn. Maksud dia kita kena lukis gambar rajah Venn. Okey, sebelum tu kita kena tentukan dulu apakah pelengkap bagi A. Okey, seperti mana yang cikgu ajar tadi, pelengkap bagi A ni maksud dia yang bukan A. Jadi A dia dah bagi 3, 5, 9. Jadi yang bukan A adalah 1, 7 dan 11. Jadi kita senaraikan dahulu. Okey, pelengkap bagi A adalah 1, 7 dan 11. Okey, ini adalah pelengkap, mana yang bukan A. Okey, macam mana kita nak mulakan melukis gambar rajah Venn? Okey, melukis gambar rajah Venn, okey, yang paling senang sekali kita lukis dahulu petak besar. Okey, di luarnya kita lukis simbol bagi set semesta. Okey, lebih kurang macam itulah. Okey, simbol bagi set semesta. Okey, lepas tu kita lukis set A. A ada 3, 5 dan 9. Okey, kita boleh guna bentuk bulatan. Okey, set A. Okey, ada 3, 5 dan 9. Okey, ada 3. Okey, ada 5 dan ada 9. Okey, seterusnya pelengkap. Okey, apa maksud pelengkap? Pelengkap ni maksudnya yang bukan A. Jadi yang bukan A, boleh tak dia berada di dalam bulatan A? Jadi yang bukan A perlu berada di luar bulatan A. Sebab dia bukan A, dia adalah pelengkap. Jadi dia boleh berada di mana-mana sahaja, yang penting di luar bulatan A, tapi masih lagi berada di dalam petak. Okey, yang ni saya besarkan lah supaya awak boleh nampak jelas. Okey, yang mana satu pelengkap, yang mana satu set. Jadi inilah gambar rajah Venn, yang mana kalau petak besar warna biru ni adalah set semesta, yang warna ungu ni adalah set bagi A, dan yang nombor berada di luar bulatan ni adalah set pelengkap bagi A. Jadi inilah gambar rajah Venn yang mewakili bagi hubungan set ni. Okey, kita tengok satu lagi contoh. Yang ini saya ambil contoh 7 daripada buku teks. Okey, diberi set semesta. Okey, yang mana set semesta ni ialah integer. Okey, berada di antara 10 hingga
20. Okay, yang ni, simbol ni kita pernah belajar dalam bab ketaksamaan linear. Okay, simbol ni membawa maksud 10 ni tidak termasuk, dan simbol ni juga membawa maksud 20 ni tidak termasuk. Jadi apakah set semesta sebenarnya? Okay, set semesta sebenarnya adalah integer yang berada di antara 10 hingga 20, yang mana kita perlu patuh kepada simbol ketaksamaan linear tu. Okay, jadi kita senaraikan dahulu. Okay, set semesta. Okay, set semesta dia adalah integer di antara 10 hingga 20. Okay, maksud dia untuk simbol ketaksamaan tu 10 tu tak termasuk. 10 tak termasuk, maksudnya yang termasuk adalah 11. Okay, apakah integer? Integer pun awak dah pernah belajar. Okay, jadi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay, 20 termasuk tak? Okay, 20 pun tidak termasuk. Sebab kat sini okay, dia tulis X kurang daripada 20. Maksud dia 20 tidak termasuk. Maknanya sehingga 19 sajalah. Okay, simbol yang kedua tu X lebih besar daripada 10. Okay, maksudnya 10 tidak termasuk, tapi yang termasuknya adalah 11 sehingga 19. Okay, itu maksud dia. Okay, yang kedua dia bagi M ialah 11 dan 7. Okay, dan seterusnya N nombor ganjil. Okay, lukis sebuah gambar rajah van yang mewakili yang pertama sekali set semesta dan M. Okay, dia suruh lukis gambar rajah van yang mewakili set semesta dan M. Okay, kita jawab A dahulu. Okay, kita tahu A ni set M. Okay, set M adalah 11 dan 17. Okay, perlu tak kita senaraikan pelengkap bagi M? Okay, sebenarnya tak perlu pun, sebab bila kita dah lukis gambar rajah van nanti, dengan sendirinya kita boleh nampak pelengkap tu. Okay, jadi kita lukis dulu petak besar. Okay, kita lukis simbol bagi set semesta. Okay, seterusnya kita lukis set M. Okay, set M ada 11 dan 17. Okay, jadi apakah pelengkap bagi set M? Okay, pelengkap bagi set M adalah kita kena rujuk pada set semesta. Jadi pelengkap dia adalah 12, 13, 14, 15, 16, 17 bukan pelengkap sebab 17 adalah set M. Okay, 18 dan 19. Okay, jadi inilah gambar rajah van bagi mewakili set semesta dan set M, yang mana menjawab untuk soalan A. Baik, untuk menjawab soalan B, iaitu dia minta kita lukis gambar rajah van untuk mewakili pelengkap bagi N. Okay, kita masih lagi menggunakan set semesta. Okay, saya ulang sekali lagi. Okay, set semesta ni adalah integer yang mana nilai dia adalah X lebih besar daripada 10 dan X kurang daripada 20. Jadi ini bermakna nilai dia adalah di antara 11 sehingga 19. Kita kena patuh kepada simbol ketaksamaan. Okay, simbol ketaksamaan ni membawa maksud 10 dengan 20 tidak termasuk. Okay, saya ulang sedikit lah berkaitan dengan ketaksamaan. Kalau awak jumpa simbol ni,
Lebih besar atau sama dengan 10. Tu maksud dia 10 termasuk. Dan kalau awak jumpa juga simbol ni lebih kurang atau sama dengan 20, tu maksud dia 20 termasuk sekali. Tapi untuk soalan ni kita guna yang ni lah. Maksud dia 10 dengan 20 tidak termasuk. Okey, kita senaraikan sekali lagi. Okey, set semesta. Okey, set semesta adalah integer yang bernilai di antara 11 hingga 19. Okey, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okey, ini adalah set semesta. Okey, seterusnya kita wajib senaraikan set n. Pelengkap kita tak senarai tak apa, sebab kita akan nampak dekat gambar rajah Venn. Tapi untuk set n kita perlu senaraikan. Okey, apakah set n? Set n ialah nombor ganjil. Okey, nombor ganjil ni kita tahu nombor ganjil adalah 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Tapi nombor ganjil ni kita perlu rujuk kepada set semesta. Kita tak boleh terus senarai 1, 3, 5, 7. Tu salah. Kita masih lagi perlu berpandukan kepada set semesta, iaitu set semesta kita bernilai 11 sehingga 19. Maka kita kena senaraikan nombor ganjil yang berada di antara 11 hingga 19. Kita tak boleh letak 1, 3, 5, 7 walaupun kita tahu tu adalah nombor ganjil. Maknanya bila kita nak senaraikan set, kita perlu rujuk dulu kepada syarat utama, iaitu refer kepada set semesta. Okay, jadi kat sini nombor ganjil adalah 11, 13, 15, 17 dan 19. Okay, ini adalah set n, iaitu mewakili nombor ganjil yang kita mesti rujuk kepada set semesta. Okay, seterusnya kita lukis dahulu gambar rajah Venn. Okay, ada pelajar yang tanya saya, boleh tak buat bentuk bukan petak, buat bentuk bulat? Boleh, tak ada masalah. Yang penting sekali kamu mesti ada simbol set semesta. Okay, yang seterusnya kita lukis dulu set n. Okay, yang ni saya guna warna merah lah. Okay, set n ada 11. Okay, ada 13, ada 15, ada 17 dan last sekali 19. Tu adalah set n. Okay, tapi kita masih lagi tak menjawab soalan. Kenapa? Sebab dia nak pelengkap bagi n. Jadi pelengkap bagi n adalah yang bukan bagi set n. Okay, jadi kat sini yang bukan bagi set n, kita masih lagi refer set semesta. 12, okay, lagi 14, dan kita ada 16, kita ada 18. Okay, jadi tulisan yang berwarna biru ni adalah mewakili pelengkap bagi n. Jadi inilah gambar rajah yang mewakili soalan B, iaitu pelengkap bagi n. Okay, jadi sebelum tu kita boleh lorek sikit. Okay, jangan lorek semua. Okay, jadi kita boleh buat nota kat sini. Kawasan berlorek mewakili pelengkap bagi n.
Baik, satu topik terakhir untuk pengenalan set ni adalah subset. Okey, apa tu subset? Okey, subset ni berlaku apabila semua unsur dalam sesuatu set sama dengan unsur dari set yang lain. Okey, maksud dia dalam satu set tu semua unsur dia sama dengan set yang lain. Yang tu kita panggil dia sebagai subset. Baik, simbol yang digunakan ini adalah simbol untuk subset. Seakan-akan huruf C. Dan yang ni pula simbol untuk bukan subset. Kita tengok contoh. Bagi setiap yang berikut, tentukan sama ada set A ialah subset bagi B atau bukan. Subset ni kalau kita senang nak faham, boleh masuk ke tak boleh masuk. Itu cara saya ajar pelajar saya lah. A ni boleh tak masuk dalam B. Maksud dia semua ahli-ahli dalam A ni ada tak dalam B. Kalau ada, maknanya dia adalah subset. Kalau tak ada, maknanya dia bukan subset. Kita tengok set A ni. Set A unsur dia 2, 4 dengan 6. Dan set B pula unsur dia 1, 2, 3, 4, 5 dengan 6. Kat sini kita dah jelas dah boleh nampak semua dalam A iaitu 2, 4, 6 juga ada dalam B. Semua dalam A juga terdapat dalam B. 2, 4, 6 ni pun ada juga dalam set B. Jadi apabila semua unsur dalam A ni juga terdapat dalam B, maka kita boleh katakan kat sini bahawa A adalah subset bagi B. Maknanya A ialah subset bagi B. Maknanya semua unsur A juga terdapat di dalam unsur set B. Baik, kita tengok lagi contoh yang seterusnya. Bagi setiap yang berikut, tentukan sama ada set X ialah subset bagi set Y atau bukan. Kita tengok apakah set X. Set X ialah nombor perdana yang kurang dari 20. Nombor perdana kurang dari 20. Y pula nombor ganjil kurang dari 20. Jadi kat sini kita kena senaraikan dahulu. Set X adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan 19. Ini adalah nombor perdana yang kurang daripada 20. Yang seterusnya set Y, nombor ganjil yang kurang daripada 20. Kita senaraikan semua. Jadi kat sini apabila kita dah senaraikan, dia tanya adakah X subset bagi Y. Maksud dia X ni boleh tak kita nak masuk ke dalam Y. Nak tahu boleh masuk ke tak boleh masuk, kita tengok ada tak ahli yang sama. Kalau kita tengok semua X ni boleh masuk kecuali 2 tak boleh masuk dalam Y. Jadi tak sama. Apabila satu je tak sama, maka kita boleh buat kesimpulan kat sini. Tiada 2 dalam set Y. Jadi disebabkan tak ada 2 dalam set Y, maka X bukan subset bagi Y. Kenapa? Sebab tak sama, ataupun senang, tak boleh masuk. X tak boleh masuk dalam Y. Jadi X bukan subset bagi Y. Baik, seterusnya kita nak tengok macam mana kita nak wakilkan subset dengan menggunakan gambar rajah Venn. Diberi contoh A 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 dan 20. Dan set B 4, 8, 12, 16, 20. Hubungan B subset
terhadap A. Okay, macam mana dia tahu B subset terhadap A? Sebabnya semua unsur dalam B boleh masuk dalam A. 4 ada, kita ada 8, kita ada 12, kita ada 16 dan kita ada 20. Jadi sekarang ni B boleh masuk dalam A. B adalah subset terhadap A. Dan A bukan subset terhadap B. Jadi siapa masuk siapa sekarang ni? Jadi sekarang ni B masuk dalam A. Itu yang kita kena faham. Okey, seterusnya macam mana kita nak lukis gambar rajah Venn untuk subset ni? Okey, cara dia kita lukis dulu simbol bagi set semesta. Okey, bila dah lukis simbol bagi set semesta, okey, kita lukis dulu satu petak besar. Okey, set semesta dia ada bagi tak kat sini? Tak ada kan? Okey, bila tak ada, maka kita lukis yang diberi sajalah. Okey, jadi sekarang ni siapa masuk siapa? B masuk dalam A. Maka apabila B masuk dalam A, jadi yang besarnya adalah A. Okay, buat bulatan, yang ni adalah A. Disebabkan B masuk dalam A, maka di dalamnya adalah B. Okay, kenapa saya lukis macam ni? Sebab B masuk dalam A. Semua yang ada di dalam B juga terdapat di dalam A. Okay, apakah set B? Okay, set B kita ada 4, kita ada 8, kita ada 12, okay, kita ada 16 dan kita ada 20. Okay, ni set B. Okay, set A. Apa yang ada dalam set A? Kita ada 2. Okay, seterusnya kita ada 4. 4 kita dah tulis. Kita ada 6. Kita ada 8. 8 kita dah tulis. Kita ada 10. Seterusnya 12. 12 dah tulis. Kita ada 14. Kita ada 16. 16 pun dah ada. Kita ada 18. Dan last kali 20 pun kita dah tulis. Kenapa? Sebab kebetulan semua B berada di dalam A. Jadi kat sini kita boleh nampak lah B yang masuk ke dalam A. Okay, ini adalah gambar rajah Venn yang mewakili subset, yang mana B adalah subset bagi A.